Dalam video ini, kita dapat menyatakan masalah, objektif kajian, kaedah kajian, dapatan kajian, peristiwa, pengajaran, cabaran, usaha, kesimpulan dan sumber rujukan. Sebelum tu, jom kita tengok beberapa video tentang Palestin. This is what happened in Al-Aqsa. Freedom of religion, colonialism, barbarism. This, what can you see here? We cannot, you see the bullets, everything. This is intentionally on the ground, we can't show faces. Everyone could be in danger of arrests or prosecution if you show faces. Antara pernyataan masalah ialah, adakah isu Palestin ini sangat penting? Adakah isu ini hanya berkaitan dengan agama sahaja? Adakah tindakan Israel mendapat sokongan? Apakah kaitan isu Palestin dengan Malaysia? Objektif kajian ialah 1. Dapat mengetahui perkembangan isu Palestin. 2. Dapat mengetahui punca penubuhan NGO. 3. Dapat mengetahui punca seluruh negara marah terhadap Israel. Antara kaedah kajian saya ialah mencari maklumat melalui internet, bertanya ibu bapa dan rakan-rakan. Yahudi asal dari Bani Israel merupakan golongan diaspora, iaitu hidup bertebaran di seluruh dunia tanpa sebuah negara tetap. Contohnya, Yahudi Ashkenazi tinggal di Sepanyol dan Portugal. Yahudi ditindas menyebabkan mereka menubuhkan International Zionist Organization (WZO). Peristiwa Palestin-Israel. Pada tahun 1516, pemerintah Uthmaniyah dari Turki takluk seluruh Timur Tengah termasuk Palestin dan menguasai Palestin selama 400 tahun. Pada abad ke-19, orang-orang Yahudi ditindas di Eropah. Kumpulan kecil Yahudi berhijrah ke Palestin, berpakat dengan penduduk Arab dan mendapat perlindungan untuk mengamalkan agama mereka. Perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916 merupakan perjanjian rahsia antara Britain dengan Perancis. Perancis mendapat Syria dan Lebanon. Britain mendapat Palestin, Jordan dan Iran. Mandat Palestin diwujudkan oleh British dan Yahudi oleh Eropah. Tujuan asal Britain melalui perjanjian ini ialah memberi peluang kepada Yahudi menetap di Palestin bersama-sama Arab Palestin. Pada mulanya bukan bertujuan untuk membina negara. Namun, keadaan menjadi luar kawalan apabila berlaku penghijrahan beramai-ramai Yahudi dan ketegangan sering tercetus antara kaum Arab Palestin dan Yahudi. Britain melepaskan tangan apabila keadaan menjadi tidak terkawal dan menyerahkan urusan kepada PBB. Amerika campur tangan kerana berkaitan dengan Yahudi dan terlibat secara aktif di Timur Tengah. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 mengadakan perjanjian dengan keluarga Rothschild. Rothschild merupakan penaja terbesar pergerakan Zionis. Britain janji untuk mewujudkan Jewish National Home di Palestin, memudahkan pembangunan Yahudi di Israel. Pada 18 Julai 1917, mengisytiharkan Lord Rothschild menulis surat kepada Otto James Balfour untuk menegaskan hasrat Zionis menubuhkan National Home.
Pada hari yang sama juga, draft rasmi Zionis telah tersebar dalam Kabinet British. Resolusi 181 merupakan Perhimpunan Agung PBB pada November 1947. Kawalan Palestin dibahagikan kepada dua bahagian, 57% kawasan Arab Palestin, 43% kawasan Yahudi. Separatum merupakan identiti berasingan. Wilayah Baitul Maqdis adalah terasing dan bebas dari pengaruh Yahudi Israel atau Arab Palestin. Ditadbir oleh Badan Antarabangsa, Mesir, Jordan dan Syria membantah pelan PBB. Pada 15 Mei 1948, tercetus Perang Arab-Israel pada hari Israel mengisytiharkan negara. Negara Arab tidak berperang dengan bersungguh menyebabkan menerima isyarat gencatan senjata dengan Israel pada Mac 1949. Perang 6 hari berlaku pada 5 Jun sehingga 11 Jun 1967. Israel menyerang Syria, Jordan dan Pakatan Mesir. Israel berjaya meluaskan sepadan, mengubah geopolitik Timur Tengah sehingga hari ini. Peperangan ini melibatkan dua blok kuasa luar iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union, serta mengalahkan gabungan tentera Arab dengan melumpuhkan kekuatan tentera udara mereka, berjaya merampas Gaza, Semenanjung Sinai Mesir, tebing barat Jerusalem Timur. Selepas 11 Jun 1967, Baitul Maqdis turut dirampas oleh Israel menjadi sempadan 1967 yang dikecam seluruh dunia termasuk PBB. Bagi Zionis, ini merupakan sempadan ideal yang diimpikan. Pada 5 Jun diingati sebagai An-Naqsah sama seperti An-Nakbah iaitu 15 Mei 1948, tertubuh negara Israel, penghalauan dan penghapusan penduduk Palestin. Yahudi percaya Tuhan mencipta alam semesta dalam masa 6 hari. Perang 6 hari beri keyakinan bahawa mereka ialah bangsa pilihan. Pada November 1967, PBB mengeluarkan Resolusi 242 mengarahkan Israel berundur ke sempadan. Namun, Yahudi tidak layan akan arahan tersebut. Perang Yom Kippur pada tahun 1973, Pakatan Arab bangkit mencetus perang ini pada bulan Ramadan. Mesir hampir mendapat Sinai, namun tidak berjaya kerana mendapat gencatan senjata dari Amerika Syarikat dan Soviet Union. Walaupun tidak berjaya merampas kawasan Mesir, namun menamatkan mitos Israel tidak dapat dikalahkan dan paksa Israel berunding. Pada 1978, Israel memulangkan Sinai melalui perjanjian Camp David. Pada tahun 1993, Israel memberi Gaza dan tebing barat kepada Palestin melalui perjanjian Oslo. Tetapi Israel tidak mengikuti perjanjian damai. Malah, Israel membina penempatan dan tembok di tebing barat Palestin. Israel tidak mahu melepaskan Baitul Maqdis Timur kerana agama dan Golan merupakan lokasi strategik. Sejarah penubuhan NGO untuk membantu Palestin. Antara NGO yang membantu Palestin, Aman Palestin, MAPIM, Cinta Gaza Malaysia, CGM, Muslim Care Malaysia. Aman Palestin memulakan operasi pada akhir tahun 2004. Bantu dan salur sumbangan kepada Palestin, menjaga kebajikan dan hak kemanusiaan Palestin, didaftar secara rasmi pada 3 Januari 2006, dilulus oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Aman Palestin merupakan syarikat tidak berteraskan keuntungan non-profit organisation, bantu rakyat Palestin kolektif, terancang, berterusan dan berkesan, memupuk keprihatinan dalam rakyat Malaysia terhadap Palestin. Antara aktiviti Aman Palestin ialah pembinaan rumah anak-anak yatim, bantuan perubatan Palestin, projek ambulans bagi klinik Hamzah,
projek kurban Aidiladha Palestin, bantuan Hari Raya. Aman Palestin melakukan kerjasama dengan institusi kerajaan, institusi swasta, sekolah, masjid, badan-badan kebajikan di dalam dan luar negara. Majlis Perundangan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM), gabungan beberapa buah NGO, menjalankan kerja sukarela untuk rakyat Palestin. Cinta Gaza Malaysia (SCGM) beroperasi pada 2013 dan diiktiraf pada 2014. Diasaskan oleh Muhammad Nadir Al-Nuri Kamarul Zaman. Projek utama SCGM ialah pendidikan, kesihatan, derma untuk anak yatim, Ramadan untuk ummah, projek korban, projek musim sejuk untuk Gaza. MCG ditubuhkan pada 14 Mac 2018 di daftar bawah Jambatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, membantu Muslim lokal dan global, penjaga keamanan, aktiviti aman, bantuan kemanusiaan, dakwah, tindakan. Antara projek MCG ialah Wakaf for Ummah, MCG Education for Syria Kids, Al-Quran Wakaf for Ummah. Antara pengajaran daripada isu Palestin ialah tanah air tidak boleh diberikan hak milik kepada warga asing, hak kerakyatan tidak boleh dibuka sewenang-wenangnya, politik negara hendaklah menghalang penjualan tanah, demokrasi tidak boleh disalahgunakan. Cabaran yang dihadapi oleh Malaysia tentang isu Palestin ialah 1. Tidak mendapat pertolongan dan perhatian dari negara kuasa besar. 2. Keadaan Palestin yang sentiasa diserang menyukarkan Malaysia untuk memberi bantuan. 3. Kedaulatan Palestin tidak kukuh. Usaha-usaha Malaysia tentang isu Palestin. 1. OIC gesa PBB galas tanggungjawab dalam kekalkan keamanan dan keselamatan. Malaysia menegaskan dengan pendirian dan tidak menjalinkan hubungan dengan Israel. Terdapat beberapa pendapat tentang isu ini. Kesimpulannya, isu ini telah mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia serta memberi tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan kepada Palestin.